sedikit ulasan berkenaan dengan isu hadis 40 Imam Nawawi yang tengah menjadi kontroversi pada ketika ini. Pertamanya tuan-tuan puan sekalian, ini adalah isu 3R sebenarnya. Jadi ini adalah isu yang sangat-sangat sensitif. Jadi bila kita nak ulas pun, kita kena ulas dengan berhati-hati. Sebab ialah zaman kerajaan perpaduan ni, bila orang Islam ulas pasal isu-isu berkaitan dengan agama Islam, kita akan dicop untuk menyemarakkan perasaan benci melalui 3R. Tapi kalau orang bukan Islam ulas pasal 3R tu pula, macam-macam lah kan. Macam tak ada apa-apa tindakan yang diambil. Tapi tak tahulah kod-kod kalau kita tersalah pandang. Tapi kita berbalik pada isu hadis 40 Imam Nawawi ini. Pertamanya, saya secara peribadi sangat-sangat menyokong usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memasukkan silibus hadis 40 ini ke dalam pembelajaran sekolah menengah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan agama. Which is benda ini sangat-sangat cantik lah sebenarnya. Sebab ialah Rasulullah pun bersabda, aku tinggalkan kamu dengan dua perkara dan jikalau kamu berpegang dengan dua perkara tersebut, kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi. Jadi, selain daripada kita belajar berkenaan Al-Quran, which is kita memang belajar dekat sekolah-sekolah, bila kita belajar pasal hadis 40 ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat baiklah. Dan saya tidak faham sekiranya kalau ada orang Islam yang tak setuju. Which is saya tak berapa nampak lagi lah orang Islam yang tak setuju. Tapi sepatutnya mereka tak payah tak setuju lah. Sebab benda tu bagus kan. Dan berbalik kepada orang bukan Islam yang tak setuju benda ni. Pertamanya kita kena faham mereka ini tak reti apa. Itu je. Mereka tak reti apa. Mereka tak reti tentang Islam. Jadi bila mereka bantah itu disebabkan oleh kejahilan mereka. Bukan mereka ini jahil whatsoever. Tapi mereka tak faham tentang agama Islam. Jadi, yalah, walaupun malang lah, kita dah hidup bersama-sama lebih 60 tahun kan. Tapi masih lagi mereka macam tak faham-faham. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Proses untuk mendidik mereka ini memakan masa yang sangat-sangat lama dan kita kena sentiasa ingatkan. Sebab kadang-kadang benda-benda macam ni pun, mereka ni bukan tak faham-faham. Tetapi kadang-kadang mungkinlah ada diselit oleh agenda-agenda tertentu yang akan menguntungkan kehendak sesetengah pihak. Kita pun tak tahulah kan, tak berani nak tuduh apa-apa. Cumanya dalam hal ini, NGO-NGO bukan Islam itu pun tak patut nak bantah lah kalau ikutkan. Terutamanya parti-parti politik yang mewakili orang bukan Islam lah. MCA ke, DAP dia tak bantah. Sebab apa? Sebab Timbalan Menteri Pendidikan ialah orang dia. Jadi kalau dia bantah tu macam kontradik pula kan. Nanti belaga-laga pula nanti kat situ. Tapi gerakan lah. Pasal gerakan ni satulah saya nak cakap. Saya boleh menerima tau penjelasan you all masa kita tanya kenapa you all bawa hudud, bawa RUU 355 pergi ke mahkamah sebab you all kata you all nak clarification adakah benda ini bercanggah dengan perlembagaan atau tidak. Kita terima benda tu. Dan masa itu pun kita tak geng lagi. Tapi sekarang kita dah kawan tau. Kita dah berkawan dengan Perikatan Nasional dan you all dah ada dua presiden. Dua benda yang berkaitan agama Islam you bawa ke mahkamah untuk clarify benda ini berkaitan dengan perlembagaan ke, bercanggah perlembagaan whatever dan you dah dapat jawapan untuk kedua-dua tersebut. Which is kedua-dua perkara itu tidak bercanggah dengan perlembagaan. Maka dah ada presiden, you tak payah lagi nak kecoh-kecoh. You tak perlu macam nak mempertikaikan lagi ke atau nak bawa ke mahkamah ke apa-apa untuk apa jua alasan sekalipun. No need. Dan you nak jadi hero untuk orang bukan Islam. Bukan ini caranya tau. You nak jadi hero untuk bukan Islam ialah dengan cara you menjaga kebajikan mereka. Bukan dengan mempertikaikan ataupun membawa benda-benda berkaitan dengan agama Islam yang dijamin oleh perlembagaan ke mahkamah ke whatever ke konon-kononnya untuk dapatkan clarification. Itu tak tepat sebenarnya. Dan lagi malang, you nak kacau pasal agama Islam, tapi bila bertanding pilihan raya, you nak duduk dekat kursi yang majoriti orang Islam. So, benda tu kontradik tau. You nak bertanding di tempat majoriti orang Islam. Tapi bila benda-benda berkaitan agama Islam muncul, you nak jadi hero juga untuk mempersoalkan itu, mempersoalkan ini, mempertikaikan itu, mempertikaikan ini. So, dia berjadi macam tak add up. Dia tak kena. Jadi kepada gerakan, I think you have to assess your options lah lepas ni. You kena berfikir betul-betul tentang apa yang you nak buat. Dan sekarang, PAS dia bersatu dia call you all. Why not instead of you keluarkan bantahan terbuka whatever, you terus jumpa dengan pimpinan PAS. You tanya dengan dia dulu sebelum you buat apa-apa keputusan. Macam tak kena kalau you nak jadi hero untuk satu benda-benda yang akan backfire kepada Perikatan Nasional balik. Itu yang kita nak sampaikan kepada you all pada melalui video ini lah secara asasnya. Minta maaf video ni macam tersangkut sikit sebab memang kita tak ada skrip, kita bercakap secara ad hoc. Cumanya satu benda yang saya ingin pesan kepada seluruh anggota Perikatan Nasional, benda ini saya tak tahulah, saya nampak macam seolah-olah macam ditimbulkan ketika nak PRK ni, pilihan kecil ni kan. Dan saya takut benda ini dijadikan sebagai satu propaganda politik oleh pihak-pihak tertentu.
Jadi bila kita nak mengulas, kita jangan ulas lebih-lebih. Kita tak payah marah golongan bukan Islam lebih-lebih. Kita just nyatakan sokongan kepada silibus yang KPM nak buat itu sahaja. Sebab kita menyokong perkara yang baik. Kita tunjukkan kepada masyarakat bahawa Perikatan Nasional ini merupakan parti yang inklusif. Tak ada masalah. Kalau benda baik, kita terima. No problem. Kita tak perlu nak terlampau orang kata apa, mempersoalkan ke, mempertikaikan ke. Jangan kita termakan dengan gaya politik ataupun permainan mereka. Jangan kita termasuk dalam perangkap pihak-pihak tertentu yang nak tengok kita ini bereaksi hingga menyebabkan orang bukan Islam akan jadi jauh berbanding dengan kita. Dalam hal ini kita kena relax, kita kena tunjukkan kuduah yang baik dan yang paling utama sekali kita tunjukkan betapa Perikatan Nasional adalah parti yang terbaik berbanding dengan Pakatan Harapan, insya-Allah. This is not about siapa yang lebih kuat bersuara, tetapi siapa yang lebih tenang. Itu paling penting. Jadi kita fahamlah tuan-tuan sekalian. Tak kiralah apa-apa pihak menentang ke menyokong ke apa-apa ke, keputusan terakhir terletak di tangan kerajaan dan kerajaan ini adalah kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja sebab Sani Hamzan pun dah kata macam ni.